Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala, dan kelimanya, sejahtera panca indera, dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau penglihat sekalipun. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, belah ihsan dia, masih memberikan kita kelampangan, kelangsungan boleh ada atas muka bumi dia. Alhamdulillah, syukur kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, diberi pula kita kemudahan untuk jadi orang yang taat, jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, lebih lagi puji kita, dia berikan kita keinginan, kehendak, kehalubaan untuk nak belajar ilmu tauhid, mengenal Tuhan, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Alhamdulillah, syukur diberi kepada kita kelapangan masa, kesihatan zahir, batin kita, iman kita, diberikan kita yakin tentang kehidupan akhirat, dan dijadikan kita faham, boleh bangun untuk melawan kehendak-kehendak yang nafsu syaitan untuk sentiasa dalam keadaan taat. Alhamdulillah, semua ni tiada lain adalah limpah kurnia dan belah ihsan daripada dia belaka. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sambungan kita untuk kita bicara ni adalah syarat kelima, syarat terakhir dalam bab jadi mukallaf. Jadi seseorang untuk jadi nama mukallaf, 5 syarat. Antara lain kita dah bicara dulu, mestilah bangkit Rasul, akil, baligh, sampai seruan Rasul kepadanya. Bahasa lainnya Islam lah. Jadi kalau tak Islam, tak mukallaf lah. Kalau nisbah orang kafir sampai seruan Islam, mukallaf. Bila Islam aja, dah masuk Islam, memang sangat-sangat mukallaf. Bahasanya gitulah. Adapun orang kafir, macam mana telah kita bicara dulu, selagi tak sampai seruan Islam, tak ada taklif atas dia, tak wajib dia mencari. Bahkan wajib atas kita untuk menjelaskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah sebagai ilah ni, Nabi Muhammad ni utusan dia. Kalau dia minta, kalau dia tanya, kalau dia minta penjelasan, kita orang Islam ni bila dah Islam, walaupun tak pernah dapat pendidikan Islam, walaupun dibesarkan dalam keadaan di sebalik daripada ajaran Islam, pergi bahasa itu, tapi atas hukumnya kita Islam, ditaklif atas kita untuk pergi belajar, untuk jaga Islam kita, kekalkan status Islam kita. Jangan ada apa-apa faktor yang menyebabkan terkeluar kita daripada Islam, apatah lagi jangan ada terkeluar daripada iman. Wajib atas kita. Itu antara lain kita bicaralah. Jadi seterusnya syarat kelima ni, sejahtera panca indera. Panca indera yang dimasukkan di sini adalah besarnya kayu ukur kita dalam kaedah syarak untuk dilihat ada pentaklifan syarak ataupun tidak, penglihatan, pendengaran. Ini panca indera yang dimasukkan. Pasal tu disebut masuk panca indera ni jikalau ada salah satu daripada pendengar atau penglihatan. Kalau ada pendengaran, penglihatan, alhamdulillah. Ini kata-kata kita ni lah. Tapi kalau hanya ada pendengaran tapi tak ada penglihatan, mukallaf juga namanya. Dengan bahasa lain, dia buta tapi pendengaran ada. Wajib dia belajar. Macam mana kita wajib belajar? Begitu juga sebaliknya, kalau masalah panca indera ni, dia melihat tapi peka. Wajib atas dia pergi belajar untuk
nak mengenal Allah Ta'ala. Dan ghalibnya orang macam ni, walaupun kita tengok dia kurang upaya dari sudut pendengaran atau penglihatan, tapi biasanya penglihatan dia kalau dia pekak double penglihatan dia. Kadang tak pada penglihatan, kadang bau dia boleh dapat keupayaan 2 kali ganda, 3 kali ganda daripada kita. Itu limpah kurnia Allah Ta'ala. Pasal Allah Ta'ala ditaklifkan atas cara ulama ambil pada Quran hadis ni, kesimpulan dia tak dibicarakan masalah siapa yang ada taklif tak taklif ni, melainkan mereka dah semak semua, bahkan sehingga kepada tahap aghlabiyahnya pun telah mereka bicara. Itu juga biasanya orang yang kalau kalau dia pekak pula, dia punya penglihatan sangat peka, sehingga ada yang kemahiran dia tengok bibir dia boleh baca apa yang kita sebut di bibir tu. Dengan dia boleh bacaan bibir tu, dia boleh baca, dia boleh faham. Dia tak tengok mulut kita, dia tak boleh faham, tak boleh dengar pasal dia tak dengar, tapi dia tengok bibir mulut, dia boleh faham kita punya percakapan. Bahkan memang ada sekolah-sekolah khas belajar ni, satu hal lah. Kita kebanyakannya ya Allah Ta'ala bagi sempurna pendengaran, penglihatan, alhamdulillah. Cuma takut malangnya penglihatan ada, pendengaran ada, tapi tak dibelajar. Itu yang masalah kita. Sikit lagi kalau saya sebut pasal atas-atas orang yang ada hanya pendengaran, tak ada penglihatan, atau ada penglihatan, tak ada pendengaran, mukallaf. Memang ada sekolah khas. Kita orang macam ni di Malaysia dan bahkan satu dunia, OKU ni orang special. Tak ada tempat parking, dia ada tempat parking. Tandas pun tandas dia special. OKU ni special. Kita parking tempat dia salah. Nak parking tempat tu kena jadi macam tu. Keluar buta kalau panggil tu sama. Apa saya nak sebut ni, macam mana pun dalam special tu, kadang-kadang bila hantar pergi tempat-tempat belajar, sekolah pun sekolah khas, tapi yang diajar tak diajar ilmu tauhid. Itulah masalahnya. Bahkan kalau saya kata gini, jangan kata sekolah khas tu, sekolah kebangsaan pun tak ajar ilmu tauhid. Ini masalahnya. Jadi maksudnya orang OKU pun sebaliknya, orang yang sempurna pun macam OKU juga. Dari sudut tak diajar dan dibekalkan kepada apa ilmu yang sepatutnya diajar dan dibekalkan kepada dia. Bahkan kalau saya lah pengamatan, bahkan kata-kata inilah keadaan yang ada, apa dia, kalau kita ikut sistem pendidikan, sistem mainstreamnya sistem pendidikan ni, saya rasa tak ada orang pandai, nak bahasa saya dengar, tak nak bangkang pun satu hal lah kan, tak ada orang yang pandai baca Quran dengan sebab pergi sekolah kebangsaan. Siapa ni kata gitu? Tak ada orang pandai baca Quran dengan sebab hantar pergi sekolah kebangsaan. Pergi sekolah kebangsaan pandai baca Quran, tak ada. Pasal memang sekolah kebangsaan bukan dia punya arus perdana dia untuk mengajar membaca Al-Quran, tak? Memang dulu ada kita biasa dengar zaman saya kira kan, sistem pendidikan ni 3M, membaca, menulis, mengira. Itu je dia punya matlamat ajarnya. Baca Quran tak masuk dalam senarai, bahkan jawi pun dibuang. Kalau ada belakang ni ada kelas Quran apa, Quran dia orang pandai baca tu bukan sebab pergi sekolah kebangsaan tu, tapi dia rumah. Setuju betul kan? Kata-kata kita macam tu betul tak? Betul, hang mau pandai baca Quran kat rumah ke pandai kat sekolah? Dengan sebab pandai baca Quran dekat rumah tu, bila pergi kat sekolah, boleh menerima pelajaran lain lah, sehingga wakil sekolah untuk masuk hafazan ni, kena COVID apa-apa ni, tak boleh lah masuk, tak masuk ada pertandingan Quran, bukan dia ajar Quran, taranum ke apa ke, mana ada ngapal, mana ada kelas hafalan, tapi ada pertandingan Quran, main mana bukan dalam sistem pendidikan. Sikit lah saya kalau sebut macam tu, saya sebut macam tu lah. Sepatutnya atas kata kita ni, negara kita masuk je sekolah kebangsaan, yang kafir tu dia tahu Islam dengan sebab masuk sekolah kebangsaan.
Yang mak bapak dia walaupun kafir, bila dia masuk sekolah kebangsaan, siapa masuk sekolah kebangsaan yang kafir tu jadi Islam. Pasal sistem kita ni, dia membekalkan macam mana nak jadi orang Islam. Patutnya macam tu lah. Tapi apa dia? Jangan kata orang kafir jadi orang Islam. Orang Islam pun jadi macam orang kafir. Dari sudut tak ada pengetahuan Islam dengan sempurna tu. Bahkan berani katalah, jangan kata sekolah rendah, yang daripada sekolah rendah sampai habis SPM pun baca Quran, yang tak boleh baca Quran apa ramai? Yang boleh baca Quran apa semua belajar Arab tu memang kebanyakannya puncanya daripada pendidikan di rumah. Tentu kalau di rumah gagal, biasanya dia gagal habis sampai mesti sampai tua. Sikitlah bahasa saya macam tu. Betul tak betul? Fikirkanlah. Ini saya sebut berdasarkan kalau biar perhatian. Kalau ada live pun saya tanya kot macam ni. Kalau ramai pun ramai lah kan. Kalau ada 3 juta orang lagi sedang saya buat research. Cuba angkat tangan, raise your hand please, ataupun bagi apa saya. Saya lah orangnya. Masuk sekolah kebangsaan dengan sebab tu pandai baca Quran. Masuk sekolah kebangsaan dengan sebab tu boleh hafal Quran. Ada? Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu kan. Suruh angkat tangan nak saja nak tahu kan. Saja nak tahu. Saya nak sebut, jadi orang sekolah khas tak diajarkan dalam bab agama, orang yang sekolah biasa ni pun tak di sekolah agama. Satu, kita belajar agama ni pasal apa? Pasal kita yang pergi belajar agama. Itu pun orang yang memang nak pergi belajar agama. Satu, siapa yang tak pergi belajar agama macam mana? Tak ada apa-apa, kosong lah. Dia, bahkan kata-kata kita akan mengaku apa? Kami orang awam, kami tak tahu apa-apa. Tahu agama pun tahu gitu-gitu-gitulah kan. Tahu gitu-gitu-gitulah. Tu yang bila tak tahu agama tu gitu-gitulah, tu yang dia tak faham perjalanan agama. Bila dia tengok pelik dengan apa yang pahaman dia, dia kata aku tak biasa dengar ni. Memang tak biasa dengar, tak biasa belajar. Kadang-kadang dia setuju kita ajar tauhid, tapi kita ajar fiqh dia tak setuju dah. Saya tak setuju ustaz ni bila ajar fiqh. Tauhid saya setuju. Nah, engkau fiqh pun tak mengaji, tauhid pun tak mengaji, kenapa aku tak setuju aku ajar fiqh? Macam tu. Saya ajar pun bukan saya ajar hak saya punya. Kitab kita berjela-jela panjang-panjang lah. Dan kalau kata kita menilai sesuatu, misalnya keadaan semasa sekalipun, Covid tak Covid misalnya lah kan, kita menilai berdasarkan apa kayu ukur yang dah ada kat kita. Orang yang tak ada kayu ukur, dia tahu apa. Sikit lah bahasa gitu kan. Asal nak cerita taklif tu lah. Dan juga elakkan ada satu pemahaman ni, ada orang kata bila anak dia pekak je ni tak apa, ahli syurga dah. Bila buta je tak apa, ni ahli syurga. Tak. Kalau OKU pun kena tengok juga bahasa OKU tu kan. Kalau kata kena Down syndrome ke apa, dia Down syndrome tahap mana? Kalau yang memang istilahnya ada penglihatan pendengaran satu, bila Down syndrome ni dia berakal lah. Dia ada kepayahan akal dia. Kalau Down syndrome ni dia macam mirip orang gila dari sudut dia ada alam dia yang dia memang makan, minum apa, perlukan belayan, kasih sayang macam tu mungkin ada. Tapi kalau kita cakap dengan dia ni, dia tak ada, dia ada alam dia. Dia ada alam dia. Saya nak sebut pun tak tahu nak cara lebih kurang macam tu. Pernah jumpa juga ada orang-orang macam tu. Tu nak kata dia ni ada taklif tak taklif. Kalau dia punya kebijaksanaan ataupun kebolehan akal yang ada pada dia tu dengan penglihatan, pendengaran, ni saya sebut yang Down syndrome. Kalau Allah, dia ibarat macam kucing bohir tu, isbah panggil makan, dia panggil makan, lapar dia bagi tahu, kucing berak dia boleh urus dia sendiri. Itu masih tahap haiwan. Maksudnya memang boleh makan apa, tapi akal ni dari sudut kata boleh tak dia memikir satu, dia tengok ni kereta ni, faham je dia, kita kelip mata maksud dia macam ni misalnya Allahumma salli wa sallim ala dia ada keupayaan berfikir, dia boleh memahami sesuatu di sebalik daripada apa yang dia pandang, dia boleh memahami sesuatu. Kalau dia duduk alam dia, kalau dia dapat alam dia tu, dia tak tahu apa dahan. Kita panggil makan apa, heret dia suap makan, nganga makan, dia pun nganga.
memang tak tahu apa, yang tu memang tak ada taklif apa-apa lah, tak ada taklif apa-apa lah, tapi tak boleh bunuh dia. Orang gila orang gitu kan boleh bunuh, tapi nisbah kita jaga dia, wajib jaga dia. Makan minum dia tu kewajikan dia. Bahkan kalau ada orang mati misalnya, tak ada waris, dia anak lelaki tapi dia down ke, dia gila ke, macam mana? Pesaka dapat dia, pesaka dapat. Pak menakan dia mati, tak ada orang lain waris menakankan dia, pesaka dapat. Siapa nak urus dia? Tu yang kena faham tertib kita, siapa yang dipanggil waliul mal, harta bagi orang yang kafir, orang bodoh, orang gila macam ni, siapa nak jaga dia? Kanak-kanak, siapa jaga dia? Mesti ada penjaga dia. Nisbah keturunan siapa menjaga dia satu hal. Bahkan kalau bapa, datuk, apa, siapa adik-beradik dia yang sepatutnya jadi istilahnya penjaga pada dia, bila bapa dia tak ada, datuk dia tak ada, antara orang bertanggungjawab ni adalah dipanggil qadi, hakim daerah masing-masing. Bahasa kita lah ni PTA. Antara skop, ruang lingkup ataupun portfolio tugasan untuk mereka yang tidak ada penjaga dalam bab harta, bapa, datuk, yang khasnya yang lelaki ni, untuk penjagaan harta tu tak ada, tanggungjawab dia diurus oleh qadi, hakim. Sehingga kalau nak keluarkan belanja, anak-anak yatim misalnya, bapa mati, mak ada, anak yatim ni kalau penjaga orang yang diwasiat apa semua tak ada, menjaga dia qadi, hakim. Urusan kita dalam agama je tu. Buka kitab fiqh, kita kalau tak nak belajar tu hal dalam kitab fiqh dia cerita satu-satu. Jadi satu pejabat agama bukan urus apa nikah kahwin cerai tu memang urus kutip derma, tak boleh kutip derma, bagi zakat, kutip zakat, agih zakat, bukan itu aja. Bahkan kalau saya katalah, jangan kata bab besar pun, kalau pesaka majlis agama macam tak ada kena mengena dengan orang mati. Dari sudut pesaka ni habis tak habis, ada waris tak ada waris, pejabat agama macam tak ada kena mengena. Betul tak tu? Ya, saya biasa ngajar orang pejabat agama, betul tak? Mana ada apa-apa. Dia tak ada, bila mati polis datang, contoh kan, nak mengesahkan mati apa-apa, betul macam tu tak? Doktor pun datang, kalau kata tak nak tengok dia betul mati ke, malam ni pula ada covid, tak ada covid ke kan, hantar KKM, bofi dengan bahasa gitu, polis untuk pengesahan mati, ada surat mati tu, pejabat agama mana? Ada untuk urus tengok pesaka tak pesaka, mana harta dia tak mana harta dia, siapa ni nyari janda tak nyari janda. Mula tu dia ni termasuk dalam sedarai kalau nak bagi bantuan kepada ibu tunggal ni ada pendapatan tak ada pendapatan, betul dengan sebab dia beredah sebab mati suami ni 4 bulan 10 hari tu kena tak boleh kerja, tambah musim covid macam ni, katalah harta benda pun tak ada, siapa nak pergi makan dia? Ada ambil urusan macam tu? Jauh lah, jauh sangat lah kata. Untuk macam mana kita punya sistem ni? Tu yang lagi kita mengaji, lagi kita belajar, kita akan tengok cumpang camping kita punya masyarakat ni dari sudut pengurusan Islam ni. Macam tu lah bahasanya. Tu yang kita tengok. Orang yang mengaji je yang akan faham benda-benda macam ni. Orang tak mengaji dia akan faham, dia tengok okey lah apa, pejabat agama ada, mana pejabat agama ada, pejabat agama urus apa? Apa pula majlis agama lain, jabatan lain kan? Boleh jabatan dengan majlis kan, dua kan? Tak tahu tak? Betul lah, jabatan agama lain, majlis agama lain, urusan ni majlis ni, kita pun pening, awak ada pecah pula kan? Dia kata untuk pengurusan macam ni. Apa nak sebut tentang pengurusan tu lah, tapi apa yang sepatutnya, kadang-kadang apa yang sepatutnya ada dalam pengurusan dia, yang tu tak diurus. Itulah Allah sebut sekali lalu gitulah kan. Saya nak sebut apa? Nisbah pendidikan dan pasal dia, pergilah ke sana. Bab nafkah, siapa nak jaga harta, ni asal nak sebut, ni orang Down syndrome ni, siapa nak ajar, siapa tak ajar dia. Kalau kata mak bapak pun nak pergi belanja, sekolah-sekolah nak ajar orang buta, orang bisu, bukan senang tu. Orang pekak nak ajar dia ni, nak belajar tulisan Braille lo, belajar buta yang timbul-timbul kan, Quran Braille lo, nak boleh gagau kan. Boleh baca kan, boleh baca. Nak pergi tu memang kena sekolah khas. Siapa tanggungjawab ni? Kalau tengok dari sudut pengurusan lah, untuk dengan tu faham agama ni,
Nisbah diberi satu kemahiran untuk boleh survival hidup mungkin ada. Bahkan tak ajar apa, ajar main gitar, ajar trompet, main drum. Kalau dululah duduk di pekan-pekan hari main trompet, apa dah? Untuk apa, minta sedekah, tabur orang buta tu, teng main gitar. Dan ni mungkin tak tengok lah suasana tu kan. Tapi zaman dulu kalau saya tengok sedih lah, orang buta main alat muzik tu, teng minta derma, minta sumbangan orang ramai kan. Zaman dulu macam tu lah. Ni kot tak macam tu lah, tapi macam tu lah sistem. Bahkan saya kata orang yang celik, yang buta pun sebenarnya sekolah yang ada tu, sekolah tu tak mencelik dan membuta, tak mencelikkan dia dalam bab agama. Bahkan duduk dalam tu lagi buta agama lagi ada. Kasar sikit lah bahasa tu. Betul tak betul ni mas? Pasal berapa ramai budak pasti dia asuh dengan budak dengan ajaran apa, ajaran Islam, praktikal Islam, doa apa-apa, masuk sekolah kebangsaan habis. Siapa? Sistem dia tukar langsung. Kalau masuk apa, bismillah kita wakal tu ala Allah ke apa, masuk sekolah kebangsaan tukar langsung. Saya nak cerita apa asalnya? Pasal nak cerita mukallaf tu. Pasal bila kita dapat pendidikan yang tak betul ni, ataupun dapat pendidikan katalah betul sekalipun, cukup tak cukup untuk melepaskan fardu ain ni dia. Situlah kerasnya dalam bab ketuhanan. Nak tengok lepas tak lepas atas indikator, nak tengok lepas tak lepas macam ni. Lepas PM boleh baca Quran tak? Itu lah. Lepas PM faham tak bab ketuhanan? Kenal tak siapa Allah, siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak kasih pada Allah, kasih pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada tak? Ada tak perasaan bertuhan tu? Ada tak perasaan jaga sembahyang tu? Bahkan beberapa orang saja anak-anak muda yang datang masjid dan surau. Saya sebut ni sejak zaman saya remaja dulu. Macam tu lah. Zaman saya remaja tu, saya pergi masjid, yang pergi masjid, pergi surau tu hanya a few of us kan. Sekolah kebangsaan pergi sekolah ramai. Pagi-pagi saya jalan kaki pergi sekolah ramai. Yang naik motor kenderaan tu hal ramai. Pergi sekolah rendah ramai, sekolah menengah ramai. Tapi pergi masjid tak ada orang. Jangan kata zaman dulu, zaman sekarang tambah pula 15 tahun ke bawah tak boleh main masjid. Tengoklah kita punya punah masyarakat ni ke depan. Esok ni tak tahulah rupa masyarakat macam mana selepas bermulanya peristiwa Covid ni. Sampai hari Jumaat ni, malam Jumaat pun lupa. Saya tak lupa kan. Hari Jumaat pun tak rasa hari Jumaat. Hari Jumaat lah tak rasa hari Jumaat lah. Bahkan nak ismail Jumaat tak boleh lah. Dan pahaman syariat pun jadi pelik-pelik lah. Itu lah. So, saya nak sebut masalah hukum syarak, nak sebut tu taklif tu. Kalau orang buta ataupun orang yang pekak tapi jelek tapi dia pekak, yang ni pun pekak tu kan, bisu kan, masalah pendengaran. Besarnya pendengaran boleh tak, pasal ni dua alat boleh belajar. Dua alat ni tak ada, memang tak boleh belajar. Satu tak ada taklif. Okey, saya pergi ke Down syndrome apa semua tadi. Yang tu dia Down syndrome, dia pendengaran ada, penglihatan ada, cuma dia akal dia tak ada. Cuma dobi akal tadi saya boleh bagi qawaid saja, apa dia kaedah. Nak tengok dia duduk alam dia ke, dia boleh terima pelajaran ke. Kalau tidak, wajib atas kita jaga dia, bagi makan minum dia, jaga. Kalau ada tempat, ada bibi yang boleh asuh dia, bagi bibi asuh dia, upah dia. Belanja siapa wajib atas dia nafkah. Kalau tak ada siapa nak bagi nafkah dia, wajib atas pemerintah untuk ada satu institusi, badan untuk jaga orang macam ni. Bagi siapa yang tak ada penjaga dia, orang gila yang tak ada orang jaga, macam mana dia kena bubuh tempat pengenalan untuk jaga orang gila? Bunuh tak boleh. Dia bukan macam anjing gila, macam babi kena bunuh macam tu. Cuma ada fatwa gila lah ni. Apa dia? Ada fatwa daripada bunyi ulama dunia. Apa? Dia kata kalau mengandung, lepas tu sebelum 4 bulan, bila semak tengok anak dalam kandungan tu ada cacat, kata dia harus untuk digugurkan. Ni fatwa gila. Saya live ni saya tak sebut nama. Kalau saya tak live, saya sebut nama dia. Nak tahu PM tepi Malaysia, orang Tanjung dia, nama dia masyhur sangat, harum, semerbak mewangi nama dia. Tapi dia yang keluar fatwa tu. Dia kata harus menggugurkan baby. Yang kalau ditengok dengan kajian mereka sebelum tiup roh, kata dia boleh gugurkan kandungan tersebut.
Gila ke apa? Sikit. Okay. Kalau ikut dah keluar beranak, saya tengok gila ke apa, down ke apa, OKU apa kan, mana boleh bunuh. Sabar tu sabarlah, kita pun tak nak kan dalam keadaan anak siapa yang kita kena bela tak sempurna apa, tapi itu habuan masing-masing untuk terima ujian kenah hidup ni. Yang kena belajar tauhid macam mana untuk dalam keadaan beriman tu selesaikan kehidupan kita. Allahu Akbar. Hadanallah ila siratal mustaqim. Sikitlah cerita orang buta apa semua tu, taklif Down syndrome apa, sistem dalam masyarakat tu. Baik, dia tak 5 syarat tu, maka tiada mukallaf kanak-kanak. Pasal kanak-kanak dia tak baligh. Dah saya sebut lah tadi sebelum ni, bila sebut kata kanak-kanak tak taklif, umur 7 tahun dah kena ajar. Jadi dah kena suruh semayang, wuduk, tutup aurat, pakai tudung, kopiah atas kepala, jaga semua akhlak-akhlak, tak bercampur lelaki perempuan, ajak nak basuh kencing, tak basuh kencing, mana najis tak najis, akhlak mulia kena ajar. Akhlak mulia tu istilahnya akhlak mulia kena ajar lah, sekalipun bukan benda wajib. Apa-apa yang membawa kesempurnaan diri dia, nanti yang tu dia jadi terbiasa sempurna, ajar. Hatta hafal Quran sekalipun, bukan ada taklif lagi untuk dia nak belajar syariat, ilmu tauhid apa, tapi umur 7 tahun dah pandai baca Quran, 7 tahun dah hafal Quran, bukan dengan membaca tapi dengan mendengar. Jumpa pagi guru boleh ajar dia dengan talaki, guru baca dia ikut. Alif Bata tak berapa pandai baca lagi, contoh katalah itu, tapi hafalan Quran dah duduk dalam kepala dah 7 tahun, seumur 7 tahun, semula seusia semuda 7 tahun. Saya tak dapat pendidikan tu. Siapa dapat berbahagialah, pasal daripada kecil dah diasuh dengan agama. Sepatutnya macam ni lah anak-anak kita, macam tu lah sekolah kebangsaan patutnya. Tapi mana ada sekolah kebangsaan, tadika apa, nyanyi lagu orang putih boleh. Pen merah, pen biru, you marah, I love you, tu mana lagi apa, lagu orang putih ni Twinkle Twinkle Little Star, Baba Black Sheep, London Bridge, semua reti belaka. Kalau sekolah kebangsaan tu nanti siap ada kelas muzik ni, zaman saya pun ada sekolah kebangsaan ni pun ada kan, ada kelas muzik kan? Ada kelas muzik zaman saya dulu, siap ada guru yang khas masuk, ada main piano lagi, ding ding, kaki dia kita tengok kecil-kecil kan, ada kaki tekan ni kena ding ding, okey ikut saya, ikut cikgu nyanyi ya, ding 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 tu main piano tu. Dan ni sekolah ada tak sampai dulu, satu masa dulu. Dan ikut saya tak tahulah, pendidikan pun saya tak ikut perkembangan tu. Wajib beli recorder tu. Anak saya seorang pun saya tak pergi beli. Zaman ni saya tak tahu ada lagi. Ada lagi? Memang ada, wajib lagi beli recorder tu. Korang tak beli pun siapa? Anak saya seorang saya tak pergi beli. Balik rumah kalau dia tu aku kepak, aku sepak mulut tu. Orang lain saya tak tahu. Saya belajar prinsip kita dalam agama kita, bukan diajar untuk main muzik macam tu. Jangan berbanggalah kalau anak kita jadi ahli muzik. Muzik ni dia bukan haram mutlak, betul, tapi atas bahas ulama ada alat-alat muzik yang haram. Dan berapa banyak orang-orang yang boleh terlibat dengan muzik ni jadi haram jadah hidup dia. Boy bahasa gitu. Jadi pelakon, jadi apa tu, semua kebanyakannya dia jadi apa bala tu hidup. Tambah dulu kalau jadi orang-orang macam tu semua hancur habis hidup, tak ada agama. Walaupun agama ada satu sudut, tapi sudut yang kecil sangat. Berlakon pun masalah dah, berpeluk mengaku campur lelaki perempuan, ugalan sembahyang apa nak jaga. Tak ada, memang bukan itu dia punya wawasan dia. Padahal mukallaf. Okey, sikit dah saya sebut. Saya tak boleh saya sebut tu, saya mesti ke sana. Pasal kita nak betulkan, kita duduk dalam masyarakat tu dulu, kita tengok depan mata kita siapa dia masyarakat ni, macam ni sebenarnya sembahyang apa. Bahkan saya dah tengok ni pasal baru ni buat camp apa bulan puasa kan, setahun je kita dah tak puasa dulu kan, pasal covid apa,
Sembahyang tarawih pun kat rumah. Budak-budak tu nak jadi Bilal pun ada yang tak boleh. Nak jadi Bilal. Kita jadi Bilal. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Budak-budak tu. Suara tak sedap satu hal, kelang kabut pun. Kita pun bukan rajin jadi Bilal pun kan. Tapi kita punya jadi Bilal pun hak kecil-kecil kita dululah. Yang bukan kita hafal pun, tapi terhafal pasal dah terbiasa daripada kecil ikut main tarawih. Kalau tak pergi semain tarawih, tambah tu hidup zaman yang kata selawat antara tarawih ni bid'ah, memang tak erti apa-apa. Tak erti apa-apa. Kalau umur-umur saya ni, ramai lagi yang boleh jadi Bilal. Selawat pun macam-macam mesti ada. Macam ni, lain-lain. Tapi kalau yang memang dah hidup memang tak pernah selawat ni, suruh jadi Bilal tak erti apa. Tak erti apa. Kita suruh jadi Bilal, erti. Sebut salatul tarawih. Jami'an rahimakumullah. Tak ada pasal sebut tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak berjawab ada mujawabah dengan sebut nama Nabi, sebut nama Khulafaur Rasyidin. Ada dah? Tak ada dah. Itu masalah apa? Masalah pendidikan. Pendidikan, asuhan dan cara hidup, lifestyle tu. Main masjid, main surau. Apa ramai anak-anak kita yang diajar memang main surau, main masjid. Kalau ajar pun mungkin di asrama, pasal dia ada sekolah, ada peraturan macam tu kan. Tapi balik rumah macam mana? Tak ada, pasal dia bukan mainstream ajaran di dalam sistem. Sistem tu bukan ajar untuk tu. Saya berani sebut itu pasal ramai tengok anak-anak kita, anak-anak keliling kita ni bukan sekolah calang-calang, sekolah semua sekolah asrama penuh. Bukan orang bodoh-bodoh orang keliling kita ni, cerdik-cerdik. Tapi yang main masjid tu apa orang? Tambah yang nak ambil betul-betul tugasan masjid tu. Nak jadi ahli masjid. Kecil-kecil ni orang tua-tua tengok, oh rajin dia orang ni pergi jemaah. Bila tengok bila musim cuti sekolah, orang ni jadi Bilal, orang ni jadi imam. Zaman saya dulu, saya antara yang kena macam tu lah. Pasal kita pergi masjid, pergi surau. Yang tak pergi tu tak tahu apa-apa. Betul, saya umur 14. Kalau pakcik-pakcik apa yang tak biasa jadi imam tu, dia tolak kita jadi imam. Imam. Bukan payah dia pun. Doa pun dah biasa dengar. Bukan kita hafal pun, tapi dah terhafal pasal duk biasa dengar untuk imam duk baca. Wirid lepas sembahyang ni daripada dulu punya kecil-kecil lagi dah dengar wirid lepas sembahyang ni. Yasin ada benda yang hafal dengan sebab baca dengar orang tua dulu dah hafal dah, dah baca Yasin dah. Mana jemaah baca Yasin? Kita tak baca Yasin lagi ni. Sikitlah sebut masalah taklif. Pasal kita bicara masalah taklif. Jadi kalau kita dah biasa hidup dengan pentaklifan syarak dan lifestyle ikut cara Islam tu, masya-Allah. Tapi bila dah ubah, dan antara faktor berubah ni khasnya zaman kita lah ni, zaman macam ni nak jadi perubahan dalam masyarakat zaman ni. Orang buta Quran, Jawi tu kita tengok, Jawi tak kerti Quran, lepas tu tak kerti sembahyang sunat, qabliyah, ba'diyah. Lepas tu satu zaman tu duk pakai tie. Dulu mana boleh pakai tie. Waktu apa? Tak pakai kepiah. Mula lah. Waktu rambut macam ni, fashion, potong macam ni. Oh dia berubah satu zaman. Ubah. Walaupun kecil kita asuh botak. Main besar dia tak mau botak lah. Botak ni macam haram atas ayat ni. Haram aku botak. Walaupun kecil-kecil botak, tengok usih kepala. Tengok tua serabut kepala. Kecil-kecil tengok rajin pergi masjid, pergi seluar, elok. Besar dah ada lah, ada handset je. Biar tak tahu ke depan ni masyarakat tak tahulah. Dia kata jangan kita sangka sama sekali ke depan yang berlaku ni, selepas kita zaman ni akan berlaku kegemilangan Islam. Jangan duk harap lah. Selagi tak ada Imam Mahdi, selagi tak ada Nabi Isa, dia tak akan ada berlaku ke istilah gemilang ada. Dia makin teruk. Makin teruk maksudnya. Saya duduk pondok pun, orang yang main pondok tu pun, satu yang main tu, yang duduk mengaji tu pun makin sikit, makin nipis. Mati tok guru, orang yang nak duduk tempat tok guru tu memang tak ada lah. Adanya istilah tak ada rotan akor pengguna itu ya. Makin teruk. Kalau tok guru pun tak ada orang ganti, agaknya mesti ada. Mesti ramai orang ganti. Satu bersyarah mati 1000 orang keluar.
Semua kena bayar lah tu barang. Tapi tok guru kalau ada mati, bagi jadi tok guru tengok, jumpa tengok. Nak jadi kan jadi tok guru nanti tempat tok guru meninggal ni lah. Kalau jadi bersyarah gaji besar, jadi tok guru kan ada gaji. Jangan. Silap lari malam tu. Tambah pula dah ada pendapatan sebulan 5,000, 6,000, tiba-tiba tok jenduk pondok, genjar pondok, sekupang pun tak ada pendapatan. Terpulang lah siapa nak bagi tak bagi. Tak ada bagi punya masalah. Macam mana? Macam mana nak belajar iman, tawakal tu? Macam mana? Oh tu nak belajar iman tawakal tu. Iman tawakal nak guna situ lah. Nak guna situ lah. Ada gaji besar sebulan 20,000, tawakal apa benda? Ada duit boleh lah tawakal, tak ada duit kena covid pun tak tawakal lah. Panjang cara kita kena satu sudut kita sangka kita macam ada agama dah tau. Tapi bila belajar mana agama aku ni, mana kita sebagai orang ahli agama tu di mana tu. Kalau takat semayang puasa yang tu dah selesai agama kita, banyak benda lagi banyak lagi yung kena belajar ni. Nak boleh hati-hati ni sentiasa ke orang salah tu, jauhlah kita ni. Astagfirullah. Baik, seterusnya dia kata jadi orang gila, buta serta tuli itu tak mukallaf. Dan tiada mukallaf orang yang tiada sampai seruan Rasul kepadanya, seperti kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail dan belum bangkit Nabi Muhammad SAW jadi Rasul itu. Atau bahasa istilahnya dipanggil ahli fatrah. Yang ni yang istilahnya dipanggil tak sampai seruan Islam. Kaedah kita dalam agama tak sampai seruan Islam ni orang macam ni lah. Orang yang tak ada Rasul, duduk antara Nabi Ismail dengan Nabi Muhammad jauh sangat. Hatta kalau zaman sekarang yang dikiaskan kepada ahli fatrah ni siapa dia? Orang kafir yang tak pernah menerima apa-apa ajaran dakwah, istilahnya seruan Islam daripada orang Islam untuk orang kafir ni faham Islam. Faham Islam tu dengan mana? Dia faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak ada siapa ajar perkataan tu kat dia, istilahnya tak sampai seruan Islam. Itu yang jumhur sebut. Jadi kalau duduk sebelah rumah kita sekalipun, kita tak pernah ajar kafir tu, walaupun mati, hina mati kafir, memanglah kafir. Memang duduk dengar azan, kita duduk hari raya apa-apa. Tapi kita tak pernah ajar dia Islam, dia pun tak pernah tahu Islam, dia tak pernah tanya kita, kita pun tak pernah ajar dia. Mati je, dundung ceng. Taklif tak taklif dia masuk Islam. Situ. Kalau tak pernah ada siapa pun ajar Islam, kita pun tak pernah sebut Islam kat dia. Islam tu maksudnya tak pernah sebut kata Allah Tuhan kita sebenar ialah Allah ni. Iman kita pada Allah Ta'ala jadi iman kita ke Rasulullah macam ni. Jangan kata kita nak cerita kat dia, kita pun tak tahu apa nak cerita kat dia berhubungan dengan Allah dan Rasul. Macam mana nak bagi dia beriman? Nak bagi dia beriman macam mana? Kita pun belum tentu ada iman kat situ. Kalau ada pun just very simple knowledge. Allah Tuhan kita, Nabi kita Nabi Muhammad, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Very simple knowledge, very simple. Tak tahu apa nak cerita kat orang kafir. Yang kata nak cerita orang kafir, nak cerita kat anak isteri pun tak tahu nak cerita apa. Sepatutnya apa? Setiap orang Islam ni sepatutnya berakidah ni semua orang boleh jadi tok guru dalam berakidah. Boleh jadi tok guru dalam akidah pasal semua orang Islam mesti akidah betul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ada pun lah ni, tambah lah ni akidah ada. Di mana Allah? Duk sibuk di mana Allah? Habis Ustaz. Dan tiada mukallaf orang yang tiada sampai surah Islam. Tiada kena seksa. Jadi orang macam ni nak atas nama ahli fatrah ni tiada kena seksa di akhirat dan tiada masuk neraka. Dengan rahmat Allah Ta'ala dia tak masuk neraka. Tu antaranya mereka ni, siapa dia ahli fatrah ni?
adalah mak dan ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belakang kitab kita ni dia bercara itu. Dan jagalah pahaman-pahaman moden-moden lah ni, pahaman-pahaman kaum muda lah ni. Pahaman apa? Pahaman yang mengkafirkan mak ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pahaman yang mengatakan mak ayah Nabi ni adalah ahli neraka. Dia siap apa? Ada hadis yang kata demikian. Rasulullah pun kata bapak dia dalam neraka. Ya. Ni pahaman-pahaman zahir hadis, tak faham prinsip-prinsip ulama ahli sunnah wal jamaah, mana ahli fatrah tak ahli fatrah ni, merepek dah. Berapa ramai orang Islam kita faham macam tu. Zaman lah ni lebih-lebih lagi. Kau tanya mak ayah Nabi, mak ayah Nabi ahli neraka. Pasal apa? Ada hadis. Kalau geng-geng yang jenis mengaji hadis macam ni semua macam ni. Ni adalah sebab. Geng-geng yang jumpa tok guru dia yang ngaji hadis ni semua macam ni passion Allah Taala. Sebut mak ayah Nabi ahli neraka. Nauzubillah. Satu nak tengok dia nak faham kat Nabi dia siapa, tengok pahaman dia dengan mak ayah Nabi dia kata. Maksudnya dia memang tak faham bab kenabian. Bahkan kalau pahaman-pahaman moden ni mana sentuh langsung bab Nabi, mana pernah dia khas pergi belajar sidik, amanah, tabligh, batanah, mana ada. Satu belajar bab akidah awal-awal, akidah rosak dah. Tak mana? Nabi Adam berdosa. Habis ya? Rosak ah. Nabi Rasul mana ada dosa? Nabi Rasul maksum. Usul akidah awal-awal bab Rasul lingkup lah. Jangan kata orang awam, ustaz pun ramai ustaz dia kata Nabi Adam berdosa. Dia tak tahu nak selesaikan ayat-ayat yang dalam Quran. Buat misal contoh, dalam Quran Allah yang kata apa dia? Wa wajadaka dhallan fahada. Allah Taala mendapati kamu wahai Muhammad dalam keadaan sesat, kemudian Allah Taala bagi petunjuk. Itu ayat Quran yang kata Nabi Muhammad sesat. Quran sebut macam mana? Ayat lain pula. Maksudnya kau kena bagi selesai semua ayat Quran tau. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ni sahabat kamu ni, sahibukum ni, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, ma dhalla sahibukum, dia bukan sesat. Ayat Quran tadi, wa wajadaka dhallan fahada. Ini ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, dan dia bukan sesat. Dhalla ghawa, dhalla pun tak, ghawa tak. Agak-agak dahaka tak? Dahaka, subhanallah. Kalau sebut fa asa adamu rabbahu fa ghawa, apa maksud dia? Nabi Adam asa dan ghawa. Terjemahannya derhaka pun dahaka, sesat pun sesat. Nabi Adam sesat, Nabi Adam dahaka. Itu zahir ayat Quran. Faham dengan zahir ayat Quran, lingkuplah kau. Jaga. Pasal apa? Itu yang kena mengaji akidah. Ngaji akidah dulu, baru pergi terjun ngaji tafsir, ngaji hadis. Ngaji disiplin fiqh dulu, baru pergi ngaji tafsir hadis. Ni ngaji hadis, ngaji tafsir. Fiqh tak ngaji, tauhid tak ngaji, tasawuf tak ngaji. Mengadap terus. Bahan mentah, proses. Yang tukang proses pula ajar kita, hadis. Ni ahli hadis, ni pendapat ahli hadis, padahal sesat. Zaman moden lah ni banyak pengajian macam tu. Nak sebut apa? Khas sebut masalah ni, ahli fatrah ni, pasal ada orang duk faham sampai mak ayah Nabi dia punya masalah ni, sampai mak ayah Nabi pun dia kata ahli neraka. Itu masalah. Siapa yang mengatakan mak ayah Nabi ahli neraka, istilahnya telah menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyakiti hati Rasulullah tak gila, salah, dosa besar. Angkat suara lebih dari Rasulullah pun salah. Kalau kita lah sebut macam ni, mana? Bapa engkau dulu samsing dalam kampung ke tak? Walaupun kita hafiz Quran 30 juzuk, jadi imam sekarang, jadi tok guru sekarang dalam kampung. Alah, tu saya sembah lah, kau warak macam mana kau? Bapak kau ni dulu ketua samsing tak? Dalam neraka bapak kau. Macam tak ada terasa hati apa-apa. Nabi Muhammad seabdul makhluk, kita kata bapak dia ahli neraka macam. Tak ada perasaan ke kau? Dan betul lah tu kepahaman tu. Dan memang salah memang salah. Dia orang tak ada apa perasaan. Dia orang tak ada perasaan untuk mencerca, memaki Nabi ni, tak ada masalah. Sahabat ni sebut biasanya Abu Bakar, Umar, tak ada perasaan macam kita sebut Amirul Mukminin, Al-Khalifatul Awwal ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, taraddu anhu, kamu ucaplah radhiyallahu anhu kat dia, radhiyallahu an. Tak ada dia nak sebut itu bid'ah, sebut gitu je ada kan.
Jaga-jagalah, hati-hatilah. Okay. Jadi asal kita duk bicara ni tak mukallaf tu. Bahkan pahaman kita yang lagi rosak bab ni, khasnya atas istilah mukallaf dan seruan Islam ni, berapa ramai orang Islam kita dia Islam, tapi kita kata tanya dia pasal apa tak pergi masjid ni. Nak pergi masjid ke mana, tak sampai seru lagi. Astaghfirullahalazim. Tengok IC tu ada Islam tak? Islam tu tak panggil masjid pasal apa? Tak sampai seru lagi. Tak sampai seru kepala otak kau. Tu bahasa mudah gitu. Kau nak tunggu seruan apa? Tuan jin suruh kau. Ada yang kena apa? Allah Ta'ala belum bagi hidayat saya lagi untuk saya pergi masjid dan surau. Kepala otak kau sekali lagi. Apa keedah ni? Ni ayat siapa? Ayat setan mana ajar kau ayat macam ni? Makan pandai pula. Tak ada pula kata belum terbuka hati saya lagi untuk makan nasi hari ni. Bengong tu. Rasa tak ada orang cakap itu kan? Belum tergerak hati saya lagi untuk mencari pasangan. Tu gagah juga kan? Contoh. Apa cerita buat pasangan tak pasangan? Contohlah kan? Dia salah ke orang salah? Dia ada masalah Allah tak bagi hidayat dia lagi. Allah belum hidayatkan saya lagi untuk pergi masjid walaupun duduk di rumah. Siapa dia tunggu ajar kau ni? Kepala otak setan mana masuk dalam kepala kau? Bahasa mudah gitu. Banyak pahaman orang Islam kita yang sampai kata tak sampai seru belum dapat hidayat. Berapa ramai dia tengok artis-artis yang selalu bagi jawapan macam ni? Artis lah antaranya. Pakai tak pakai tudung apa kan? Artis dah bertudung ni bagus. Sebelah tu dah perfect ke Islam. Bertudung ni jadi ustazah terus. Boleh masuk TV jadi ustaz, jadi ustazah. Takkan artis tiba-tiba jadi ustaz? Mana boleh? Bukan kita nak dengki jadi ustaz tu. Betul ke? Ustaz apa tu? Orang dulu belajar 30 tahun pun kadang tak berani mengajar lagi. Lah ni baru 3 kali tengok kuliah YouTube terus jadi ustaz lah. Keluar fatwa. Selawat taurijah ni syirik. Wow, dahsyat. 3 kali tengok kuliah. Siapa tok guru kamu? Oh, tok guru saya apa tu? Acak tu nama apa? Dah sebut nama lah, tak mahu sebut. Acak lah. Oh. Mufti pasti berdengar. Itu untuk tok guru dia. Allah. Astagfirullah. Kaedah kita macam ni. Orang ahli fatrah ni tiada kena seksa di akhirat, tiada masuk neraka dengan rahmat Allah Ta'ala. Lepas tu, dan jikalau orang yang nama ahli fatrah ni pasal dia tak sampai seruan Islam, tak sampai, tak bertemu dengan zaman Rasulullah, tak bertemu Rasulullah, tu satu hal. Zaman kita lah ni ada istilahnya dipanggil ahli fatrah atau orang yang tak sampai seru ni. Tak sampai seru tu bagi betul-betul. Agak tak faham dan yang lain. Saya dah sebut sekali lalu ada pahaman sesat kat situ. Dan jika itu mereka itu sembah berhala sekalipun sembah berhala. Kaedah kita untuk orang kafir ni jadi taklif mesti dengan sampai seruan Islam. Taklah bila semata-mata sembah berhala dia masuk neraka kekal abadi selama-lamanya. Tengok masalah sampai tak sampai seruan Islam. Selagi tak sampai tak ada. Contoh Jepun, tak ada orang nak ajar orang Jepun ni Islam. Walaupun tengok mati Jepun, bila bahasa Jepun kan apa? Bahasa Jepun tak pernah ambil bahasa lain langsung. Tak pernah ada orang ajar Islam kat dia macam mana. Walaupun memang mati, memanglah mati kafir namanya. Memang duk sembah matahari apa pun. Lepas tu tak pernah ada orang ajar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada dia. Dengan rahmat Allah Ta'ala semua lepas pada api neraka tu. Lepas pada api neraka. Sekalipun mereka itu sembah berhala, sembah matahari, berzina sekalipun. Bukanlah satu galakan pula nak suruh berzina, bukan ayat dia bukan tujuan macam tu dah. Tujuan nak kata sekalipun orang jahat dengan masa itu, sekalipun sembah tokoh berhala, salahlah sembah berhala. Sekalipun sembah matahari, tapi pasal apa? Tak pernah ada orang ajar Islam. Dengan rahmat Allah Ta'ala lepas mereka daripada api neraka. Tapi jangan jadi yang macam kita ni apa dia? Kita orang Islam tapi kepala otak macam mana orang-orang kafir yang tak pernah faham, tak pernah belajar bab agama. Macam tak sampai seru. Dia pula guna perkataan tak sampai seru. Nak buat macam mana? Tak sampai seru lagi nak pergi mengaji. Tak sampai seru lagi nak pergi masjid. Adik tak sampai. Dulu amat banyak bahasa itu kan. Tak sampai seru lagi nak pergi haji. Seruan panggil tamu haji tak panggil lagi satu
Ni duit apa banyak tak sampai seru lagi. Kau nak tengok seru apa? Tu ayat-ayat tak sampai seru tu kalau sampai menafikan taklif atas dia sedangkan dia mukallaf, dengan ayat kata tak sampai seru sedangkan dia adalah mukallaf, dia boleh jadi murtad pasal tukar hukum tu. Ya. Pasal apa kau tak semayang ni? Tak sampai seru lagi nak semayang. Ui. Apatah lagi ada Allah tak bagi hidayat lagi untuk aku semayang. Ui, kau menyalahkan Allah Ta'ala, blame dengan Allah Ta'ala. Ui, zalimnya Allah Ta'ala kalau macam tu. Ui, kau menzalim dengan Allah Ta'ala, boleh jadi kufur akidah kau. Ni bahaya jahil. Inilah bahaya jahil. Bahaya jahil tak kenal mak ayah Nabi siapa, tak faham siapa dari Petra, walaupun ilmu Islam yang sangat asas, baru baca kitab ni kan. Kita bukan syarah PhD punya level apa kan. Belajar sikit asas akidah ni. Jadi orang yang istilah nama ahli fatrah, orang yang tak sampai seruan Islam ni, tiada masuk neraka mereka itu kerana mereka itu bukan mukallaf. Jadi mukallaf mesti atas 5 syarat tu. Tu dulu. Ya. Ya. Masihkah orang kafir dan negara kita pada zaman ini digelar golongan ahli fitrah, ahli fatrah? Program Islam yang sangat meluas. Adakah orang kafir masih dipanggil ahli fatrah? Dobit dia, adakah program Islam itu, program Islam tu dia bukan semata-mata ceramah agama, forum perdana, bukan macam tu. Dobit seruan Islam tu memang ada satu perutusan khas. Setiap orang kafir tuju khas pada dia, ajar dia Islam, la ilaha illallah rabbi wa rabbuka Allah Muhammad rasul abduhu wa rasul. Ada tak macam tu? Dia punya dobit situ. Kalau semata-mata buat program, lepas tu nak persoal adakah orang kafir ni masih tahap ahli fatrah, saya kata gini, dalam banyak-banyak buat program Islam ni, masih ramaikah orang Islam yang tak tahu Islam? Cuba jawab. Cuba jawab. Masih ramai lah. Dalam keadaan ni, internet apa semua ni, masih bagilah bahasa kasar sikit, masih ramaikah orang Islam yang bengong Islam? Masih ramai lagi. Syariat Islam punya banyak ni channel-channel Islam ni. Kenapa ni mau tak buka? Orang Islam pun tak buka channel Islam, agak-agak orang kafir pergi buka dah channel saya mengajar kitab paku iman, agak buka. Saya soal gitu ada dulu kan. Baru nak boleh tengok hilang status tak hilang status tu. Nak pasal dobit dia atas sebut ulama, sikit saya sebut atas huraian apa antara ulama sebut. Setidak-tidaknya Rasulullah misalnya kepada raja Rom, raja Parsi, hantar surat tak? Hantar surat. Walaupun mereka pernah tahu di Mekah ni, di semenanjung tanah Arab ni ada orang mengaku dia jadi nabi utusan pada Allah Taala, masa tu belum mukallaf lagi pada mereka. Bila mukallaf? Hantar utusan pergi Hercules macam ni. Ni Kaisar Rom, pergi hantar. Pergi apa? Hantar surat. Hantar utusan naik kuda. Pergi. Ana min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni surat risalah minhu ilaika. Aja. Min Muhammad ila Herqal. Aslim taslam qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada macam tu baru istilahnya mukallaf. Program Islam yang ada macam tu ke? Buat forum macam ni, perbezaan antara ni. Mukallaf tak? Tak. Ni kadang ni aslim taslam. Bahkan kalau saya kata, jangan kata program khas untuk suruh orang aslim taslam pada orang kafir. Ini istilah kitab tu. Bahkan ada tak orang Islam main masjid? Ada. Ada macam hak tabligh buat tu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam ni ada program kat masjid, ada bayan atas iman dan amal. Sila datang masjid. Itu pun belum lagi ajak Islam. Itu baru apa? Ajak pergi masjid. Kalau orang kafir tu, saya bagi contoh tu nisbah mengajak kan. Pergi rumah orang kafir.
Good morning. Good morning. Are you Muslim? No. Oh, I'm a Muslim. You should be a Muslim. Muslim, our God is Allah. You know something about Allah? No. No. I beg you to be a Muslim. That only can lepaskan you daripada masuk neraka. Bunyi jambung putih yang Melayu. Biarlah. And please say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru mukallaf. Setakat siaran atau masyhur sebut ulama, yang tu belum atas dia sampai surah Islam. Pasal azan dia dengar, hari raya dia dengar, selamat hari raya, nasyid-nasyid pun dia dengar, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada tuhan melainkan Allah. Jangan kata orang kafir, orang Islam pun dengar, tapi macam orang kafir aja dia punya tahap pemikiran dia. Masalah saya guna bahasa gitulah kan. Semua nak cerita apa? Adakah terlepas tak terlepas tu dobit dia, adakah khitab, adakah secara khasnya satu panggilan, seruan, surat, utusan, ataupun kita hantar kat dia PhD lah, kita hantar apa, CD, apa, hantar PDF, hantar surat, hantar WhatsApp, macam mana macam ni contoh, Selcom, MKN hantar apa, COVID-19 kita dalam keadaan darurat sekarang, kita jaga kita macam tu kan. Sepatutnya kalau nak jadi orang kafir dalam Malaysia ni contohlah, ataupun dalam dunia ni, untuk jadi mukallaf, MKN Menteri Agama kena hantar setiap pemilik handset yang nombor-nombor yang ada ni, hantar. Tiada jalan untuk selamatkan diri, terutama dalam COVID yang melanda dalam setiap negeri, melainkan dengan kau beriman pada ilahi. Berimanlah pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mukallaf satu Malaysia. Pasal apa? Personally hantar. Macam mana DG, Selcom, MKN, lagi apa yang hantar mesej-mesej tu? Tak tahu. Untuk nak pegang yang set kot, atau apa, lambat respon. Tak tahu. Tak peduli pun. Memang tak peduli lah pun siapa dia hantar mesej tu kan. Jagalah mesej tu, sosial. Walaupun kita duk semangat memperjuangkan Islam pun, tapi jangan lupa siapa faktor menyebabkan jangkitan COVID. Jangkitan COVID sampai macam tu, la ilaha illallah macam mana? Tak ada. Tak ada, tak mukallaf. Itulah sekali lalu atas huraian pasal tanya situ, saya sebut banyak tu pasal nak menunjukkan dan nak memahamkan macam mana nak memahamkan istilah sampai seru. Sampai seru tu bukan buat program Islam. Macam mana program Islam tu? Buat forum perdana, apa siaran internet, apa boleh ni baca Al-Quran, YouTube ada, Facebook ada, live tak live apa semua ada. Nisbah mereka tak wajib mereka mencari. Tapi macam mana boleh jadi mukallaf jika memang ada khas menyumpah setiap individu dan peribadi. Sama ada dengan surat, saya sebut CD, PDF, hantar dengan nombor telefon tu, hantar. Semua mukallaf. Semua mukallaf. Tapi kalau setakat macam ni tak jadi mukallaf. Kita sebagai rakyat Malaysia beriman kepada Tuhan. Pasal itu adalah salah satu rukun negara kita. Jadi marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan yang kita mengikut kepercayaan masing-masing untuk berdoa supaya Tuhan kita mengangkat bencana COVID ni. Yang tu sampai seruan tak? Jadi masuk Islam lah tu. Sampai seruan Islam lah. Itu bukan suruh masuk Islam, itu suruh berdoa mengikut ajaran masing-masing, kefahaman masing-masing. Jadi yang mana hak sembah tokong, minta kat tokong lah. Yang tu silap boleh jadi kafir pasal mengiktiraf ajaran orang kafir itu sebagai satu ajaran agama yang betul, seolah-olah yang tu pun benar juga ajaran bertuhan. Janji kau minta mengiktiraf ajaran yang salah daripada Islam sebagai ajaran Islam, mengiktiraf yang tu sebagai ajaran agama dan betul beragama dan sah untuk diminta daripadanya untuk mengangkatkan bencana. Silap boleh hilang agama. Kira sikit tu. Kasolah saya sikit sebut kan, tapi asal saya nak sebut semua tu definisi tu untuk dilihat macam mana untuk dinamakan nama seruan tu, sampai seru tu. Kalau bahasa saya cerita Rasulullah hantar surat tu boleh faham, MKN hantar cerita isu tentang COVID tu kita boleh faham. Sepatutnya takkan tak faham macam mana untuk sampai seruan Islam dengan terus individu kan. Maksudnya Majlis Agama Islam
Menteri Agama hantar setiap orang mesej, marilah kita masuk Islam. Islam sajalah jalan penyelamat. Hantar semua individu, hantar orang kafir. Baliklah kita pada jalan Islam. Islam sajalah jalan yang sebenar. Hatta Nabi Isa, siapa yang beriman dengan Nabi Isa, Nabi Isa pun suruh kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi Rasul terakhir. Kita semua kena beriman dengan dia. Ajaran Islam saja boleh diterima. Selain pada dia adalah ajaran yang tak betul. Kalau mati kena Covid sekalipun, mati ajaran Islam adalah sebab untuk selamat kita daripada bencana di dunia dan akhirat. Amin. Dia buat amin lagi. Marilah kita masuk Islam. Bukan daftar vaksin, daftarlah masuk Islam. Ada hal tu mukallaf semua. Saya jawab soalan. Memang kita nak berhenti situ. Soalan kalau sekali lagi masih bab tu. Ada. Dia bukan pedagang Arab, pendakwah Arab, pendakwah India. Bahasa dalam buku je dia bodohkan orang Islam ni dengan bahasa pedagang. Orang Islam ni pedagang cari rempah dekat Melaka. Orang Islam semua pedagang. Sambil itu sebar agama Islam. Kepala otak kau. Mereka pendakwah bukan pedagang. Tapi kalau orang kafir macam mana? Marco Polo, apa dia? Siapa tu? Francis Xavier, apa nama dia? Dia orang panggil apa? Mubaligh Kristian. Oh, mubaligh. Orang Kristian mubaligh, orang Islam pedagang. Kepala otak kau sekali lagi. Tu dalam buku sejarah kita memang tulis macam tu, betul tak? Anda sejarah tak betul. Vasco da Gama hafal, Marco Polo. Francis Xavier tu nama-nama tu dapat sekolah kebangsaan tu. Ajar Sriwijaya, Majapahit, apa benda lah, belajar penat je, buat letih otak je belajar tu, tak dapat apa manfaat pun. Yang sepatutnya kena belajar ni tak ada ajar. Sikit lah saya sebut gitu kan. Apa yang sebut. Jadi orang Islam diajar, orang Islam datang, orang Arab, orang daripada India, pantai barat India datang main Malaysia, main negara kita, main Melaka ni untuk beli rempah, untuk berdagang. Tak ada orang Islam yang ulama-ulama dulu, mereka ni tidak akan merantau keluar ni melainkan semata-mata untuk jadi mubaligh, untuk tabligh dakwah Nabi SAW. Sahabat punya ramai tu. Rasulullah wafat tu angka yang selalu disebut 124,000 sahabat keliling Rasulullah. Yang diwakamkan di Madinah hanya berapa orang? 124,000 tu mana? Keluar semua. Itu Islam. Bila duduk tu kampung tu. Sampai ada sahabat yang meninggal di China tu. Cuma ada yang kata sampai ke tanah Melayu pun ada. Yang tu saya tak tahu. Kita tak dapat berita kan. Bila dapat cerita tu pelik ada sahabat yang sampai ke tanah Melayu. Kita dengar Vasco da Gama je datang tanah Melayu. Sahabat tak bisa dengar. Itulah belajar sejarah daripada fakta-fakta yang bodoh. Pula tu sanad riwayat mana, hadis mana sebut itu. Vasco da Gama tu sampai mulut nak buang tak boleh. Alfonso de Albuquerque pun nak buang tak boleh. Sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas nak sebut tak boleh. 10 sahabat masuk ahli syurga pun tak boleh nak sebut. Apa siapa? Benda tu tak diajar dalam sekolah kebangsaan. Sikit saya sebut ke sana lagi lah. Jadi asal sebut macam mana boleh ke sana? Jauh tu geram tu disebut rata-rata lah. Nak sebut apa benda yang sepatutnya kita kena belajar dan faham tu tak diajar, dipaham kita. Diajar kata pedagang-pedagang ada pula. Bukan pedagang. Mereka memang datang untuk ajar Islam. Mari masuk je Kota Melaka tu apa? Jumpa mana raja? Ni jumpa. Tu yang Islam tu. Sultan Muzaffar Shah apa kan? Muzaffar kan? Muzaffar je. Kami ni daripada negeri sekian. Tak ada penterjemah lah. Siapa pandai Arab apa-apa. Tak ada pun. Sampai bahasa Arab tu jadi sebahagian pada bahasa kita. Proses bahasa Arab tu nak sebut apa? Pasal mereka datang jumpa tujuh akhlak yang baik, apa-apa, cara muamalah Islam, sampai raja pun tertawan tu cantik bagusnya orang Islam ni. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan puteri Hang Lipo apa kan, ini macam mana boleh pergi kahwin dengan Sultan Melaka? Pasal apa? Kita dengar tu lah pergi Antuah ni Hang Lipo apa, dengar hak tu sebenarnya
cerita-cerita tu semua cerita Islam tu asalnya. Saya pun tak rajin mengkaji tu, tapi dengarlah ada orang-orang tu cerita, tapi kita biasa tak belajar tu, kita dengar tu pelik, kita kata yang ni cerita pelik, menyalahi fakta sejarah. Padahal kita yang nak mengaji pelik, fakta sejarah lari. Tak ada, kalau tidak takkan ada batu bersurat Terengganu, batu bersurat kan, tertulis hukum hudud macam ni. Nak baca Jawi tu pun tak boleh. Pasal apa? Terlalu kuno punya Jawi. Maksudnya Islam ni dah lama lah memerintah sampai ditulis di batu bersurat, diukir di batu tu undang-undang tu. Maksudnya lama dah Islam tu. Sikitlah sana lagi ada situ. Panjang umur sambung nanti pasal lah sebut mukallaf ni terbahagi wajib syar'i. Dia cerita hukum syarak sikit, yang wajib, sunat, haram, makruh, harus tu ada 5 hukum syarak tu. Menyambil dah sebut mukallaf, ada bagi huraian sikit tentang hukum syarak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.